Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys, welcome to my YouTube channel guys. Terima kasih sebab sudi klik video ini. Jangan lupa like, komen sekiranya video ini juga sangat-sangat bermanfaat. Jangan lupa share, dan kalau kamu mau tahu apa konten seterusnya dalam channel ini, jangan lupa tekan subscribe macam ini guys. Oke, sebab subscribe itu gratis dan bunyikan loncengnya. Oke, untuk konten video kali ini apa yang ingin aku share kepada kamu ialah berkenaan dengan jenama Maggi nih guys. Aku bukan mau buat review pasal makanan Maggi nih ya, jangan silap, tapi berkenaan tentang siapa sebenarnya pencipta Maggi nih, sehingga sampai sekarang jenama Maggi nih sangat-sangat terkenal dan menjadi salah satu makanan favorite orang ramai, sebab salah satunya mudah dan senang dimasak berbanding nasi. Sebenarnya jangan kamu pikir juga Maggi ini hanya mie saja ya, mentang-mentang aku kasih tengok mie ini tadi, tapi banyak jenis-jenis produk makanan yang dikeluarkan oleh Maggi ini selain daripada mie. Oke, siapa yang tidak kenal kan dengan jenama Maggi ini? Sampaikan satu tahap tuh, kalau kita nih tidak mau makan nasi, kita jadikan mie Maggi itu sebagai makanan harian kita. Sampaikan ada orang saking minatnya dia dengan jenama Maggi, jenama mie yang lain tuh pun dia panggil Maggi. Uish, assalamualaikum makcik, ada Maggi kah? Jadi, pernahkah ataupun tidak kita terfikir masa makan Maggi nih, wih, siapa pencipta Maggi nih? Dan daripada mana asal Maggi ini sebenarnya? Nah, mungkin ada sebahagian besar antara kita tidak seberapa tahu siapa pencipta asal jenama Maggi ini. Sebab aku share makanan ini, sebab asalnya pun aku tidak tahu guys siapa penciptanya. Jadi, untuk pengetahuan kamu semua, berdasarkan fakta yang aku kumpul dan aku dapat daripada beberapa artikel, Maggi ini sebenarnya nama orang, yaitu Julius Michael Johannes Maggi, ataupun boleh dikenali dengan nama Julius Maggi, yang dilahirkan pada 9 Oktober 1846, merupakan seorang ahli perniagaan dari Switzerland. Pada masa itu sebenarnya Maggi ini hanyalah syarikat yang mengeluarkan tepung gandum. Berdasarkan sumber lain yang aku dapat, syarikat yang dimiliki oleh Julius Maggi ini mula-mula dimiliki oleh bapaknya, yang seterusnya dialah yang mengambil alih syarikat bapaknya. Jadi daripada situlah dia mula menjadi pelopor pengeluaran industri makanan, sehingga pada ketika itu Maggi ialah orang pertama yang membawa makanan kacang legum yang kaya dengan protein ke pasaran, dan seterusnya diikuti dengan sup siap berasaskan makanan legum pada tahun 1886. Berdasarkan sumber lain yang aku dapatkan, sebenarnya dalam pengeluaran makanan ke kacang nih, Julius Maggi ini tidak bersendirian, tetapi telah bekerja sama dengan seorang pakar yang bernama Fridolin Schuler, dan dia inilah yang mempunyai konsep untuk meningkatkan mutu makanan bagi golongan pekerja pada masa itu, supaya makanan yang dihidangkan cepat dan mudah. Walaupun pada mulanya produk Maggi ini kurang mendapat sambutan pada mula-mula diperkenalkan, tapi atas usaha yang dilakukan oleh Julius Maggi ini, akhirnya produk Maggi ini mendapat perhatian daripada kerajaan Switzerland, sehingga kerajaan pada masa itu menyokong penuh projek yang diusahakan dan dilaksanakan oleh Julius Maggi ini dengan Fridolin Schuler, yaitu pakar meningkatkan mutu makanan. Kejayaan itu telah membawa produk Maggi ini ke peringkat antarabangsa. Pada tahun 1888, syarikat Maggi akhirnya telah berjaya membuka beberapa cawangan di Amerika, Itali, Prancis, dan termasuklah negara-negara lain. Tapi pada tahun 1947, berikutan beberapa perubahan struktur pemilikan dan korporat, syarikat induk Maggi akhirnya bergabung dengan syarikat Nestle. Akhirnya kedua-dua syarikat yang berasal daripada Switzerland ini akhirnya berkembang pesat dalam industri makanan, sehingga daripada dulu kedua-dua jenama ini dikenali sampailah ke hari ini. Jadi begitulah guys, serba sedikit tentang Julius Michael Johannes
Maggie ni, atau lebih dikenali sebagai Julius Maggie ni. Salah satu sebab kenapa membuatkan aku rasa tertarik untuk berkongsi tentang artikel tentang Julius Maggie ni ialah sikapnya tu yang prihatin situasi pada masa tu untuk hasilkan makanan yang bermutu tinggi dan cepat untuk dimasak, dan termasuklah sikapnya yang prihatin kepada golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana yang pada masa tu juga ramai kekurangan zat makanan, sehingga atas usahanya mencipta makanan dengan jenama Maggie ni berkembang sehingga ke hari ini dan dikenali dalam kebanyakan negara. Jadi sampai sini saja guys untuk konten pada kali ini. Aku mohon maaf sekiranya ada fakta mengelirukan dan termasuklah sekiranya ada beberapa kandungan yang kurang tepat dalam video ini. Aku mohonlah dimaafkan sebab itu semua adalah kelemahan daripada diriku sendiri, dan baik-baiknya itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku harap kamu tinggalkanlah komen sekiranya juga bermanfaat kepada orang lain, tekanlah share itu. Selain itu juga jangan lupa tekan subscribe kalau kamu mau tahu apa lagi konten video seterusnya. Oke guys, jangan segan-segan share biarlah bermanfaat. Saya Pian 98. Assalamualaikum. Bye bye.